Lafaz niat, perlu tak lafaz niat? Lafaz niat tak perlulah. Nabi tak pernah ajarkan para sahabat untuk lafazkan niat. Nabi tak pernah ajak lafaz untuk mana-mana niat solat. Nabi tak ajak. Cuma sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ramailah ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata syarat sah solat, di mana kalau hilang salah satu daripada syarat ni, solat menjadi tidak sah. Antaranya mesti menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu, dan dalam keadaan bersuci. Kan? Empat ni kalau hilang salah satu, solat dianggap tidak sah. Ini kita sambung sikit tentang rukun solat. Beza antara syarat dan juga rukun, asalnya persamaannya dua-dua wajib. Syarat pun wajib, rukun pun wajib. Kalau tak buat syarat, solat tak sah. Kalau tak buat rukun pun sama, solat tak sah. Tapi beza antara syarat dan rukun, syarat tempatnya di luar solat, maksudnya belum masuk solat lagi syarat tu. Tapi rukun tempatnya di dalam solat. Rukun adalah termasuk perbuatan solat. Rukun yang pertama, ulama mazhab beza pandangan lah susunan rukun. Cuma rukun yang pertama mengikut sebahagian mazhab, dan dia salah satu rukun, adalah niat. Niat rukun solat pada pandangan Al-Imam Syafi'i. Baik, niat ni, apa maksud niat? Niat maksudnya apa? Kalau bahasa kita, niat tu nak buat kerja. Niat tu kita punya kehendak, kan? Kita punya kehendak, apa yang kita nak buat, itulah niat. Dan niat adalah rukun. Maksudnya solat tak sah tanpa niat. Solat tak diterima tanpa niat. Para ulama, apabila mereka bincang tentang niat, kebanyakan mereka ataupun kesemua mereka mengatakan niat tu perlu ada, mesti ada. Kecuali dalam beberapa ibadat yang ulama beza pandangan. Solat tak beza pandangan lah. Semua ulama kata mesti ada niat. Haji juga ulama kata mesti ada niat. Zakat juga ulama kata mesti ada niat. Cuma mandi contohnya, mandi wajib, perlu niat ke tak perlu? Di sini ada khilaf. Sebab Nabi SAW suruh mandi, maka sebahagian ulama kata mesti niat mandi tu mandi wajib. Sebahagian ulama lagi kata tak payah, yang penting Nabi suruh mandi, mandilah dengan apa-apa niat sekalipun. Di situ ada khilaf. Tapi balik kepada bab solat, solat tak ada khilaf, niat mesti ada. Baik, apa yang perlu ada? Satu, qasad, kita punya tujuan, apa kita nak buat, perbuatan apa yang kita nak buat, itu mesti ada. Kalau kita blur, tak tahu nak semayang ke nak zikir, semayang ke zikir, tak apalah, salah satu tak dia kira, dia mesti satu benda yang dia nak buat tu dia kena buat. Apa yang dia nak buat tu? Dia nak bayar duit, dia dah fikir zakat ke sedekah, zakat ke sedekah, lalah dia tak niat apa pun, bagilah nanti lepas tu baru fikir. Tak boleh. Dia kena apa benda perbuatan tu. Itu satu. Yang kedua, memandangkan perbuatan macam solat, ada banyak solat yang berbeza. Maka yang kedua dalam niat adalah at-ta'yin, tentukan solat apa yang nak buat ni. Jadi ketika niat, mestilah ditentukan solat apa nak buat. Kalau dia tak tentukan solat apa, solat fardu tapi dia tak tentukan, dia sekadar aku solat kerana Allah Ta'ala, tanpa tentukan solat apa, solat itu tidak sah, kata Imam Syafi'i. Kalau dia dah niat dah, dia dah niat contohnya nak solat asar sebagai contoh, lepas tu dia tersilap, rupanya itu bukan solat asar, tu solat maghrib. Kemudian dia sedar yang dia telah tersilap, sah ke batal solat dia? Kira macam mana? Contoh kan, kita kan biasa kita solat asar mungkin di office, solat maghrib di rumah. Jadi hari tu entah apa mimpi, kita balik awal, kita pun pergi ke masjid rumah kita. Bila kita masuk masjid tu, setting masjid tu selalunya ini tempat aku main solat maghrib. So otak kita simpan ni aku main ni untuk solat maghrib. Seperti hari kebiasaan, imam pun angkat takbir, kita pun angkat takbir, niat kita solat maghrib.
Niat kita solat maghrib, semacam kebiasaan solat maghrib, Allahu Akbar. Tunggu, imam tak baca Fatihah. Lah. Kita tunggu kan, apa hal imam ni hari ni tak baca Fatihah? Lama sikit baru sedap lah, rupanya ni bukan maghrib, asar. Sah ke batal solat kita? Kata Imam Syafi'i, solat kita batal. Sebab ketika kita masuk dalam solat tadi, kita masuk dengan niat untuk menunaikan solat maghrib, tapi sebenarnya yang tu solat asar. So kena batalkan solat kita, berhenti, niat semula, aku solat ni solat asar, kemudian angkat takbir. Niat ikut imam menjadi makmum, tapi solat tu tak sama dengan imam. Imam tu dah niat betul dah, kita yang salah. Jangan kacau imam tu, niat dia tak kisah, niat dia dah betul dah. Jangan suruh dia berhenti sekali. Kita saja niat kita tak betul. Baik, yang ketiga dalam niat, perkara yang ketiga ni yang paling penting sebenarnya dalam niat. Untuk siapa kita buat solat tu? Walaupun di sudut perbahasan fiqh orang jarang ceritalah bab ni, tapi inilah yang lebih penting. Solat tu untuk siapa? Solat untuk Allah Ta'ala. Itu yang unsur yang ketiga. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dikira berdasarkan niat kamu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang daripada kamu mendapat ganjaran berdasarkan niat dia. Dia buat kerana Allah, dia dapatlah pahala. Dia buat kerana dunia, dia dapatlah ganjaran dunia tu. Jadi niat itu mestilah kerana Allah Ta'ala. Mungkin kadang-kadang dia jadi kebiasaan, kita yang selalu solat jadi kebiasaan, kita pun tak fikir. Tapi dalam bab itu, dalam keadaan tu, tidaklah memudaratkan kita. Kalau kita tak fikir pun kerana Allah, sebab kita dah selalu sangat buat, akhirnya kita buat menjadi seperti rutin harian. Kita tak hadirkan dalam jiwa kita, aku solat ni kerana Allah. Itu tak ada masalah. Sebagaimana orang yang berzikir, mula-mula dia kena zikir, dia kena paksa diri dia, tapi lama-kelamaan tu zikir sentiasa berada di mulut dia, dia pun tak fikir dah. Itu tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, kalau orang yang memang betul niat dia tu bukan kerana Allah, solat dia tak ada faedah. Walaupun dia kata lillahi ta'ala, usalli fardha dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, walaupun dia sebut lillahi ta'ala, kalau niat dia bukan kerana Allah, sama seperti dia tak solat. Saya tak tahu, mungkin office tuan-tuan, sebahagian orang yang dia memang tak solat, cuma hari bos ada, dia solat. Hari yang bos solat, dia solat sekali. Bos tak solat, dia tak solat. Pasal apa hang solat? Dah lah, aku nak bagi dia nampak aku solat. Biasanya hang solat ke tak? Biasanya aku tak semayang. Time ni aku semayang, nak bagi dia nampak. Pada ketika itu, niat dia tu bukan kerana Allah Ta'ala. Niat dia tu kerana nak tunjuk dekat orang. Jadi dapatlah bagi orang tengok. So niat dia sekadar nak bagi orang tengok, itulah yang dia dapat. Jadi itu yang ketiga. Satu, ibadat apa nak buat. Yang kedua, tentukan nak solat apa ni. Dan yang ketiga, kerana Allah Ta'ala. Ulama beza pandangan. Kalau kita semayang belakang imam, tiba-tiba imam tu qasar, kita dah niat 4 rakaat dah, pergi semayang, imam tu, ataupun kita dan niat 2 rakaat, imam tu semayang penuh, ataupun kita niat kita 4 rakaat, imam tu qasar. Sebahagian ulama mengatakan kalau imam qasar, kita niat penuh, solat itu memadai bagi kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi bermusafir, Nabi tak habaq kat sahabat, kita nak semayang qasar. Nabi terus semayang 2 rakaat dan para sahabat ikut 2 rakaat. Apabila orang tanya, Nabi SAW beritahu kat mereka, semayang ni qasar. Jadi atas dasar itu, kalau kita solat, imam tu bagi jadi 2 rakaat, kita tak ada masalah, qasar ikut di belakang dia, selagi mana kita niat solat yang sepatutnya kita niat. Kalau zuhur, zuhur, kalau asar, asar, kalau maghrib, maghrib. Itu tentang niat sedikit sebanyak. Kalau tidak bisa, kita tambahlah lagi. Boleh tambah bagi 2, tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW bila mereka bermusafir, Nabi bagi salam, mereka pun bagi salam juga, mereka tak tambah. Jadi maksudnya dalam keadaan itu tak ada masalah, kita ikut imam dan selesai solat kita. Baik, ulama beza pandangan juga sama ada niat ni rukun ataupun syarat.
Di sini ada beza pandangan. Kata Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, niat adalah rukun. Kata Imam Malik rahimahullah, niat adalah syarat. Nabi ada kata apa-apa? Nabi tak kata apa-apa. Cuma Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Amalan dikira berdasarkan niat. Apa beza Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Apa beza dia? Imam Syafi'i kata niat tu rukun solat. Imam Malik kata niat tu bukan rukun tapi syarat sah solat. Apa beza dua pandangan ni? Ha? Di luar solat. Ya, kalau ikut Imam Malik, niat tu belum masuk dalam syarat dalam solat lagi. Kita masih di luar solat. Ikut mazhab Syafi'i, niat itu adalah perbuatan solat. Dia duduk di dalam solat. Bezanya apa? Kalau kita dah niat, kemudian ada satu benda yang datang menghalangi kita. Dia datang di tengah-tengah antara niat dan juga solat. Dah niat dah, belum start takbir, ada something else yang datang ganggu kita di tengah-tengah. Sah atau batal solat kita? Di sini ikut beza mazhab Maliki dan Syafi'i. Contoh macam Haji Rusdan lah. Contoh Haji Rusdan nak semayang, dia dah niat dah. Niat nak semayang duha, sunat duha, pagi-pagi. Semayang ni kat masjid, semayang duha kat rumah, niat. So bila Haji Rusdan niat nak semayang duha, tiba-tiba Kak Laila tanya, kunci mana? Kunci kereta kat mana? Itu baik kan? Baik. Nama tu? Saya tak habis cerita lagi. Kemudian dah niat dah. Sebelum angkat takbir, Haji Rusdan menjawab, aku duk semayang ni. Contoh, ni duk semayang ni. Kemudian dia angkat takbir, Allahu Akbar. Sah atau tak salat dia? Okay. Mengikut mazhab Syafi'i, solat ni tak sah. Sebab di antara niat dan juga takbiratul ihram, dia telah memasukkan satu perkara yang telah membatalkan solat. Cakap. Iaitu jawab jawapan bini, kunci mana? Telah membatalkan solat ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Maliki, solat tu sah. Sebab niat telah ada walaupun dia tidak bergabung dengan takbir. Jadi bezanya itulah antara Syafi'i dan juga Maliki. Satu kata niat tu rukun, satu kata niat tu syarat sah salat. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang niat. Lafaz niat, perlu tak lafaz niat? Lafaz niat tak perlulah. Nabi tak pernah ajarkan para sahabat untuk lafazkan niat. Nabi tak pernah ajak lafaz untuk mana-mana niat solat. Nabi tak ajak. Cuma sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ramailah ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata disunatkan untuk melafazkan niat untuk kuatkan hati dia, untuk nak bagi tahu kat jiwa dia, sebab ni aku nak solat ni. Sebab dalam mazhab Syafi'i, niat tu rukun. Jadi nak peringat kat hati kita, bagi tahu yang aku diri ni untuk solat. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata dia sunat. Cuma pandangan yang lebih kuat, Nabi SAW tidak melafazkan niat. So kalaulah nak lafaz sekalipun, lafaz pelan-pelan seorang-seorang lah. Tak perlulah yang macam berlaku di tempat kita kan, budayanya imam dah takbir, Allahu Akbar. Lepas imam takbir tu, belakang ni dah macam pesta. Semua orang usolli. Semua orang seorang-seorang usolli. Jadi bunyi bising tu mengganggu solat, ganggu konsentrasi. Sepatutnya apabila imam Allahu Akbar, Nabi SAW sebut, apabila imam bertakbir, fakabbiru, kamu pun mesti Allahu Akbar. Kamu tak boleh buat benda lain. Bila imam start takbir Allahu Akbar, kamu pun mesti Allahu Akbar. Kamu tak boleh berhenti buat benda lain, fikir benda lain, ucap beramai-ramai. Jadi itu sedikit semangat tentang niat yang kita bincang hari ini. InsyaAllah